Dah habis saya untuk Cik Amir. Okey, sekarang kita akan teruskan topik yang kedua. Iaitu, ada pertanyaan tak pasal kopi ni? Mana tahu kod-kod ada pertanyaan? Kalau tak ada pertanyaan, saya akan teruskan pada speaker yang kedua. Rasa tak ada kod, dah faham dah ya semua ya? Okey, saya akan teruskan pada, ada testimoni? Kak Ina nak masuk testimoni tu macam mana? Ke ataupun ada siapa-siapa nak berkongsi pasal testimoni? Kalau tak ada, saya akan teruskan pada Special Vice Manager Yuli lah. Untuk topik yang seterusnya adalah topik mengenai perkembangan Plan 2021 dan Plan 2022. FB dia ni lain macam sikit. So kita nak tahu daripada macam mana dia nak sharing tak. Saya pun selalu juga tengok dia punya Raja Lindsay punya sharing dekat dalam FB. Saya mengikuti juga kadang-kadang ilmu yang dia bagi tu, sebab bila seseorang bagi penyampaian untuk diri dia sendiri, sebenarnya itu adalah testimoni kita untuk rakan-rakan di luar. Okey, baiklah, kita tak nak melengahkan masa. Kita jemput pada Yuli untuk membuat perkongsian tersebut. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada MC. Wah, apa tu yang lain sikit tu tak tahu nak cakap. Tapi apa pun, yelah, hidup kita ni kan kita perlu terus sebarkan kebaikan antara satu sama lain kan. Bila kita dah dapat sesuatu yang baik, kita jangan simpan, kita kena share seramai mungkin. Sebab masa kita ni bukannya panjang, kita tak tahu pun berapa lama lagi kita akan hidup. Jadi manfaatkan segala yang kita ada sekarang ni, terus sebarkan kebaikan kepada seramai mungkin. Apapun, Assalamualaikum, terima kasih kepada semua kawan-kawan yang join malam ni. Berapa ramai tadi kan 12 orang kan? Saya difahamkan kat Facebook. 21 orang, lebih kurang. 21 orang Okey, untuk makluman, kita punya live malam ni macam biasalah, kami memang akan share juga dekat dalam FB Raja Lindsay. Jadi 21 kita nampak kat sini. Di FB Raja Lindsay kita tak tahulah berapa ramai yang akan tengok kan. Secara live dia orang akan tengok meeting kita pada malam ni. So itu antara platform yang kami gunakan untuk mengembangkan lagi bisnes dan juga kita nak sebarkan kebaikan kan. So kita gunakan apa saja yang kita ada. Okey, kita mulakan dengan slide yang pertama. Okey, ada nampak tak? Saya belum share screen belum share screen. Okey. Okey, malam ni topik yang saya nak sampaikan ialah kiranya macam inilah, dia macam sorotan tahun 2021 dan juga apa yang dirancangkan untuk tahun 2022, strategi macam mana kan. Cabaran 2021 pun akan di-share juga dekat dalam slide ni. Okey, slide pertama. Okey, ini adalah cabaran sepanjang tahun 2021. Okey. Saya mulakan dengan cabaran dululah kan. Sebabnya biasanya kita suka bagi tahu yang kurang baik dulu ke kan, yang agak susah sikit dulu kan. Lepas tu baru berita baik dia. Okey. Tapi dekat sini kejap nampak apa ni? Kejap sorry selalu ada gangguan sikit lah. Bila nak share tu dia dekat bahagian tepi akan menutup slide, so saya tak nampak. Okey, pada tahun 2021 ialah semua orang pun sebenarnya akan mengalami masalah yang sama berkaitan dengan aktiviti penjualan dan juga penajaan yang biasanya dia disebabkan pandemik kan. COVID-19 menyebabkan kita rasa aktiviti penjualan dan penajaan kita tu agak perlahan, bukan tak berjalan tau, dia bukannya stop ke macam tu, tapi dia agak perlahan. Itu adalah cabaran yang kita dah lalui sebenarnya daripada tahun 2020 lagi. So antara yang menyebabkan kita rasa tercabar tu, sebab sebelum ni kita akan banyak ke negeri-negeri lain kan, macam
yang sepanjang pandemik tu, ada masa waktu PKP tu kita betul-betul rentas daerah pun kita tak boleh buat. So apatah lagi rentas negeri. So kat situlah menjadi satu cabaran macam mana kita nak mengembangkan lagi rangkaian sebab kita perlu lakukan semuanya di rumah. Tapi apa-apa pun itu namanya cabaran kan, kita boleh atasi insya-Allah. Okey. Okey, yang keduanya cabaran biasalah bila kita tak boleh jumpa, tak boleh merentas negeri, kita tak berjaya. Macam grup saya kan, tak berjaya untuk membuat face to face meeting seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Aktiviti penjualan dengan coaching pun kita hanya boleh lakukan di rumah menggunakan media sosial, contohnya macam Facebook, WhatsApp, and then sesama rangkaian memang kami akan buat Zoom meeting lah. Macam yang kita buat sekarang ni pun kita gunakan Zoom meeting untuk kita berkumpul kan. Kita ada halangan tak boleh berkumpul apa kita kata bersemuka kan. So kita gunakan Zoom meeting selagi ada platform untuk kita buat, kita still gunakan. Cuma ialah dia berbanding dengan kita jumpa depan kita kata face to face, memanglah kuranglah sikit dia punya apa? Dia punya kesan dia. Dia punya kesan tu kurang. Cuma kerana itu yang kita boleh gunakan, maka kami gunakan segala bentuk yang boleh lah, apa yang ada kat tangan, apa yang ada kat rumah, kita gunakan untuk berhubung antara satu sama lain. Okey, cabaran itu dari segi kenapa aktiviti penjualan dan penajaan tu dia jadi perlahan. Okey, perlahan tapi dia still berjalan juga walaupun perlahan. Okey, yang keduanya pada bulan Mei. Betul-betul 1 Mei kan hari pekerja tu, suami meletakkan jawatan sebagai manager di sebuah syarikat oil and gas. Ini sebenarnya memang perancangan yang bukannya serta-merta dari buat perancangan tu dari tahun-tahun sebelum tu lah, bila kita tengok yang kita sebenarnya perlu 100% memberikan fokus kepada bisnes Chuang Ho. Okey, jadi kita decide buat keputusan yang berani untuk macam suami tadi, dia resign daripada kerjaya dia dan memberikan tumpuan sepenuhnya kepada perniagaan Chuang Ho. So bila macam tu dah tentulah kita sebelum ni kan pendapatan keluarga sumber utama memang daripada apa yang suami lakukan. So bila dia berhenti kerja, jadi sumber mata pencaharian yang utama tu memang betul lah, memanglah dah hilang. Chuang Ho sekarang ialah kita punya sumber pendapatan yang jadi nombor satu lah. So kat situ kita kena perlu macam kami kena perlu lebih cekal dan bersemangat untuk meneruskan perjuangan. Memang jadi satu cabaran juga. Cuma orang katakan alah bisa tegal biasa. Lama-lama dah biasa dah rasa macam alhamdulillah. Berkat kita orang kata redah kita, tapi sebelum redah tu kita kena lakukan persiapan awal dululah. Jangan tiba-tiba nak main redah je, tu bahaya juga tu kan. So kita pelan-pelan kita susun, akhirnya rasa okay, this is the right time untuk suami dia resign. Okay, next is okay. Ini satu okay, dalam saya punya perjalanan tahun 2021 tu okay, tiba-tiba saya dapat satu ujian yang sangat besar dalam hidup. Satu tamparan yang hebat untuk saya pada bulan Ogos, saya satu benda yang saya tak terfikir, saya dah bersedia sebenarnya sekiranya satu hari nanti kita semua akan berhadapan dengan sorry minta maaf saya emosi sikit. Okey. Kita akan berhadapan dengan, kita akan kehilangan ibu bapa kita. Jadi pada tahun lepas, bulan Ogos, saya juga terpaksa menghadapi ujian tersebut. Okay, dan saya rasa sangat
down, saya terduduk, rasa macam dalam saya sedang merancang perjalanan yang semakin baik dalam Syahmur, tapi tiba-tiba saya sekeluarga diuji dengan pemergian ayah. Jadi saya macam memperlahankan saya punya aktiviti dalam Syahmur. Sebenarnya saya tak buat pun. Saya berhenti sekejap lah. Tapi alhamdulillah sebab suami ada kan sama-sama tadi. Dia pun memang dah biasa, dah buat order semua macam biasa. Dia memang, maknanya kalau saya memang jadi macam situasi yang hari itu tu, dia memang boleh take over semuanya. Jadi itu adalah satu cabaran yang sangat besar pada saya lah pada tahun lepas. Okey, untuk menguruskan emosi, dan pada masa yang sama saya masa tu dapat juga satu ujian kesihatan. Saya mungkin kerana saya tak sihat, saya stres, saya sedih dengan kehilangan ayah tu, jadi saya jadi kurang sihat pada ketika tu. Okey, dan saya terpaksa melalui satu operation, major operation. Saya berehat agak lama, dia tak lama daripada ayah saya meninggal. Okey, cuma macam saya kata tadi, aktiviti Syahmur tu diteruskan seperti biasa oleh suami. Syukur alhamdulillah lah sebab kami jalankan bersama-sama. Dan memang dalam waktu saya sedang diuji tu memang saya mendapat banyak bantuan dan sokongan daripada suami lah. Dia bagi saya masa untuk pulihkan diri semula ya, sebab bukan satu yang mudah. Yang dah mengalami akan faham lah macam mana rasa kehilangan bila kita kehilangan ibu bapa. Okey. Sebenarnya kejayaan pada masa hadapan itu tercipta dengan apa yang kita lakukan sekarang. Dia bukannya esok hari. Okey, jadi hidup perlu diteruskan walaupun kita menghadapi cabaran yang besar macam mana pun. Rupa-rupanya masa memulihkan kita. Maksudnya betul lah kalau ada rakan-rakan yang macam memberi semangat, contohnya macam Kak Ina sendiri, dan ada kawan-kawan yang memberi semangat, kata Yuli nanti kau akan macam pulih juga, cuma masa yang akan menentukan. So dari situ saya cuba untuk bangkit semula, sebab saya ingat yang saya berada di Syahmur pun salah satu saya punya motivasi ialah ayah saya. Jadi walaupun ayah saya dah tak ada, saya akan teruskan juga macam apa yang Kak Ina pun nasihatkan saya macam tu. So bila saya tengok dia sangat kuat, Kak Ina sangat kuat, Ani pun sangat kuat, saya kata kenapa saya mesti berada di macam mana kita kata berada di kena move on lah, senang cerita macam itulah. Okay, so next is tadi cakap pasal cabaran. Sekarang ini adalah pencapaian kami suami isteri pada tahun 2021. Ya, dalam keadaan yang kita diuji, tapi alhamdulillah kami berjaya mengekalkan kedudukan pangkat sebagai Special Vice Manager sejak 2020. Okay. Group sales tahunan meningkat mencecah 725,000 PV. Ini ialah kita panggil grup PV lah daripada bulan 1 sampai bulan Disember 2021. Alhamdulillah, syukur ya. Okey. Peningkatan pendapatan bulanan dan juga tahunan. Income tahun 2021 tahun lepas meningkat dalam lingkungan 31% berbanding tahun yang sebelumnya. Maknanya walaupun tadi saya kata cabarannya aktiviti menurun dan macam-macam lah yang berlakukan dalam tahun 2021 tu, tapi alhamdulillah pendapatan tidak menurun, malah dia meningkat. Dan sebenarnya orang kata dalam setiap kesulitan tu dia insya-Allah akan ada kemudahan kan. Jadi alhamdulillah, syukurlah. Okey, target income tahunan untuk tahun 2021 sebanyak 130k hampir tercapai. Okey, itu adalah apa yang saya boleh kongsikan tentang peningkatan pendapatan bulanan dan tahunan pada tahun lepas. Okey, selain daripada itu kami layak
sekali lagi untuk kali yang ketiga berturut-turut pada bulan Mei. Pada bulan Mei layak ke Fukuoka Jepun. Okey, tak tahulah tahun ni akan dapat pergi ke tidak kan, tapi biasanya 2 tahun ni dah. Yang 2 tahun tu company akan gantikan dengan cash 10,000 untuk pasangan suami isteri. So tahun ni kita tak tahu lagi macam mana. Sepatutnya bulan 4 kan Kak Ina? Bulan 3 Sepatutnya bulan 3. Patutnya bulan 3, okey. Okey, berjaya melahirkan 2 vice manager dan berachiever dalam rangkaian. Okey, ini adalah satu kita panggil satu tips, satu motivasi lah. Tidak menjadi satu masalah sebenarnya jika perjalanan kejayaan kita ni perlahan. Asalkan kita tidak berhenti dan jangan menoleh ke belakang. Okey, next slide. Okey, ni saya sharekan lah. Tadi saya cerita layak ke Fukuoka Jepun pada Mei 2021. Okey, sekarang saya nak cerita sasaran bagi tahun 2022. 2021 dah berakhir. Kita tinggalkan cerita 2021, kita move forward ke tahun 2022. Sasaran kami ialah mencapai pangkat diamond pada bulan Julai atau Ogos nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan itu ialah sasaran yang kami tetapkan. Tetapkan ke? Kami rancang, bukan tetapkan, salah cakap Okey. Group sales kami target untuk mencapai sebanyak 1 juta PV. Okey, sebelum ni tahun 2021 tadi 725,000 kalau tak silap saya, dan target untuk tingkatkan lagi grup PV mencapai 1 juta PV. Okey, yang seterusnya mencapai income sebanyak 15k hingga 20k sebulan atau income tahunan, senang cerita sebanyak 200k setahun. Ini dalam perancangan kita cuba untuk capai. Sebab kalau kita tak buat perancangan memang kita akan terkapai-kapai. So kita buat je dulu, kita rancang. Okay, kita visualize. Okay, supaya lagi satu boleh layak trip lebih cepat sikit pada bulan April. Kukuhkan rangkaian sedia ada. Okey, rangkaian sedia ada, kalau Kak Ina selalu pesan, kita kena kukuhkan rangkaian sedia ada tu. Kalau kita dah capai satu tahap tu, kukuhkan rangkaian itu dan tambah lebih ramai lagi ahli baru yang setia. Jangan ahli tu ramai tapi tak setia, tak membeli. So macam tak berguna juga kan. Dia lebih ramai lagi ahli yang setia, dia lebih bagus. Betul tak Kak Ina? Betul. Ini saja pun okey. Janji mengguna produk shampoo Yes. kan. Betul. Pengguna je pun tak apa. Betul. Pengguna saja pun tak apa asalkan dia setia. Jadi salah satu contoh pengguna yang setia ni kita lah ni yang ada kat sini kan. Semua setia sampai hari ni. Tetap menggunakan, tak payah suruh beli pun kita tahu je beli sendiri. Betul. Yes, okey. Yang seterusnya, sasaran untuk melahirkan. Maksud yang saya cakap tadi, kukuhkan rangkaian sedia ada dan tambah lebih ramai ahli baru yang setia itu ialah saya sasarkan untuk melahirkan sekurang-kurangnya seorang senior vice manager, 2 VM dan 5 achiever baru dalam rangkaian. Okey, itu sasarannya. Melahirkan leaders baru. Okey, leaders baru ni maksud saya yang lebih ready. So, kalau dia tak ready pun mungkin kita akan macam orang kata apa bertepuk sebelah tangan. Kita akan kita beria-ia tapi yang leaders tak bersedia pun tak boleh. So kita kena lahirkan leaders baru yang lebih bersedia, bersemangat dan bertenaga. Okey, serta dia nak dan mahu, dia sanggup untuk berubah. Dan kalau macam itu dapat package macam tu memang bagus. Dia akan bergerak sendiri tanpa diketuk. Betul. Contoh macam Lin, contoh macam ada kat sini malam ni lah. Tak perlu diketuk, dia datang aja serah diri. Sebab apa? Dia yang mahu, dia yang sanggup untuk berubah. Okey. Suruh jadi MC on je. Walaupun MC. On je. Diam tiba-tiba timbul. Kecuali dah tergulik betul-betul je mungkin lah kan. Masa tu kan rasa macam tak boleh. Tapi kalau ni dah ready je. Okay.
Dex, saya punya target lah nak selesaikan hutang 50% hutang lama tu dan tingkatkan simpanan. Ni perlu kan, sebab kalau kita selesaikan hutang dia, simpanan tak ada pun bahaya juga. So kita kena ada perancangan kewangan yang bagus lah. Okay. Saya bercadang, sebenarnya dah bercadang lama juga, tapi untuk tahun ni saya bercadang untuk membeli rumah pertama di atas nama saya, sebelum ni dengan nama Nizam. Okey, di atas nama saya sendiri, saya berangan dekat Eco Gardens. Okey, kita letakkan sasaran macam tu. Kalau kita ada target macam tu, barulah kita akan pergi menuju kepada target tu. Kalau kita cakap tak tahulah kat mana nak beli, so kita pun memang akan terawal-awal dah ini tak menuju kepada target kita tu. Betul, dia kena jelas ada nilai macam you buat tu, betul? Okay, terima kasih Kak Ina. Okay, next is, walaupun saya ni tak pandai bawa kereta, penakut, sampai sekarang masih lagi takut bawa kereta. Saya boleh bawa dalam jarak yang dekat je sampai anak ke sekolah, tapi saya berancang untuk membeli kereta idaman sebelum Mei 2022 yang akan dibawa oleh Nizam. Itulah saya. So apa jadi bos kat tepi tu? Itulah dah terbayang Nizam akan membawa kereta idaman. Okay, kalau berjaya nanti kita bagi tahu kat sini. So tujuan bukan apa, kita nak bagi motivasi. Kan? Kita nak bagi motivasi pada diri dan memberi motivasi juga pada orang lain di sekitar kita. Okay. Dah booking dah, dah booking. Especially dalam grup kita ni. Okay, next is. Okay, macam kita katalah, senang cerita sini nak cerita pasal orang yang fokus. Orang yang berjaya dalam hidup ialah orang yang nampak tujuannya dengan jelas dan menjurus kepadanya tanpa menyimpang ke tempat lain. Walaupun ada rintangan dan cabaran, akhirnya dia masuk balik ke dalam dia punya, tak tahu nak sebut macam mana. Okay, dia fokus balik kepada matlamat yang dia dah rancangkan. Okay. Tadi dah cerita pasal sasaran. So strategi ni macam mana tu nak capai sasaran yang dirancang. Yang pertama sekali, okay, saya sekarang SPBM kan, jadi dah capai 65,000. Saya nak capai secara stabil setiap bulan dapat 65,000 tu dan tambah lagi 26,000 PB untuk mencapai tahap diamond. Okay, itu kami punya plan. Untuk mencapai tahap diamond tu perlu tambah lagi 26,000 dan kukuhkan network yang sedia ada. Capai 65,000 PB secara stabil setiap bulan. Okay, lagi apa yang kami nak buat ialah kami merancang untuk tambah lagi jumlah pengikut fanpage Raja Lingzi. Kalau sekarang ni 4,000, kita nak jadikan sampai 10,000 pengikut. Sebab lagi ramai yang tahu, lagi ramai yang akan dapat kebaikan. Kita share saja kebaikan tu. Siapa yang nak terima ke tak terima ke, itu cerita nombor 2. Yang penting ialah kita share saja. Sebab macam saya kata tadi, masa kita ni bukannya panjang sangat pun, kita tak tahu. Jadi kita buat yang terbaik seolah-olah macam esok kita akan pergi. Okay. So macam mana saya nak tambah jumlah pengikut dekat fanpage Raja Lingzi tu? Antara kami cuba lakukan ialah kita akan tingkatkan lagi promosi Shuangho, mempromosikan Shuangho di fanpage kami tu dengan menjalankan sekurang-kurangnya kalau seminggu tu 3 kali live dan posting tu posting yang padat, mantap, tepat, okey, lebih kurang 3 hingga 5 posting setiap hari. Dan sekarang ni nak tak nak, suka ke tak suka, saya tengah cuba usaha buat live di fanpage Raja Lingzi. Kadang-kadang nampak juga Abang Harun nampak juga Abang Harun masuk situ. Okey, diam-diam je. Abang Harun tak tahu apa lah. Tapi okey, aku tidak apply dah masuk ni. Okey. Okey, terima kasih kepada yang join FB saya punya live tu. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Okey. Next ni saya nak membuat lebih banyak aktiviti bersama downline. Kalau ada peluang kita nak jumpa face to face, buat meeting dekat dalam ke kat luar Selangor ke, plan nak buat 3 hingga 5 kali seminggu. Okay. Selain daripada tu, nak cari juga ilmu, tambah lagi ilmu, upgrade diri, upgrade nilai diri dengan menghadiri kursus ke kelas ke yang berkaitan dengan kesihatan.
Okay, marketing pun penting juga. Kita kena ada dua perkara penting yang kita kena kuasai di sinilah. Satu, bab kesihatan, dan marketing pun kita perlu tambahkan juga pengetahuan kita. Macam mana nak menguruskan bisnes, macam mana nak kewangan tu, macam mana pengurusan kewangan lah. Okay, supaya kita dapat mantapkan lagi kita punya pengetahuan dan kemahiran diri. Selain daripada tu, ialah kita semua ni tak dapat lari daripada kita tak sempurnakan, jadi merancang untuk istiqamah, perbaiki kekurangan diri. Okey, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya kita bersyukur dengan apa yang Allah dah beri, dan banyak berbuat baik kepada pasangan, kepada anak kita, ibu bapa, adik-beradik dan keluarga, dan menjalinkan hubungan baik dengan semua orang. Tak nak gaduh-gaduh, okay? Peace no war. Tak nak gaduh-gaduh. Okay, perbanyakkan sedekah. Okay, sedekah ni tak semestinya dalam bentuk wang ringgit kan. Kita sedekahkan ilmu, kita sedekahkan masa. Jadi kita berkongsi kebaikan antara satu sama lain. He who fails to plan is planning to fail. Ini semua orang dah tahu, senang, tepat, padat je. So mudah-mudahan jadi peringatan untuk diri kita semua kat sini. Ni peringatan untuk diri. Tiada jalan pintas untuk mencapai kejayaan, memang susah pun sebenarnya, tapi tak mustahil. Betul lah tu, meaningful sebenarnya. Memang susah tapi tak mustahil. So lakukan tindakan dengan berani dan bersemangat. Mempunyai matlamat yang jelas di minda. Back kepada apa-apa yang kita nak buat, mesti ada satu matlamat yang jelas. Tak kisahlah kita nak capai dekat mana pun, setiap orang ada dia punya matlamat dia sendiri. Setiap orang ada big why dia sendiri. So fokus saja untuk capai big why kita tu dan konsisten. Kalau kita rasa penat, kita mungkin boleh berhenti sekejap dan masuk balik. Kalau ibaratnya macam Kak Ina cakap lah, kereta api Syuangho tu, kalau katakan penat agaknya berhenti minum apa semua, tidur apa semua, masuk balik dekat dalam kereta api, jalan balik, jangan sampai tertinggal jauh sangat. Okay? Yang ketiga, jangan turun dari kereta api Syuangho. Jangan turun kejap boleh lah Kak Ina. Turun kejap pun tak nak, duduk. Lambat turun kejap, tinggal. Okay, tu dia Kak Ina kata, jangan turun tak boleh, kalau boleh tak boleh. Okay, yang ketiga, mempunyai sikap yang betul. Okay, kalau sikap yang tak betul tu kena betulkan, kena ada right attitude. Kerana 90% kejayaan ditentukan oleh sikap, selebihnya ialah ilmu dan juga kemahiran. Yang keempat, sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu. Belajar dan terus belajar, walaupun usia kita meningkat ke, tetap tidak ada alasan untuk belajar, sebab itu je lah cara untuk kita upgrade diri. Kosongkan cawan supaya mudah ilmu nak masuk. Okey, adab kita nak belajar ni, kalau kita memang betul nak belajar, kita kena ikhlas. Jadi apa-apa yang kita dah faham sebelum tu, kalau kita nak macam mana? Nak senang masuk dalam kita punya minda ni, apa-apa kita kosong dulu, buang dulu air dalam cawan yang dah penuh tu. Jangan mix-mixkan, nanti kita sendiri yang susah. So kosongkan cawan dan just terima saja ilmu yang kita pelajari. Yang kelima, hormati dan sentiasa dengar cakap lain. Okay, itu tak ada kompromi lah. Kenalah ikut cakap guru kita. Okay, kat sini guru kita, guru besar kita ialah Kak Ina. So kita ikut cakap guru besar kita. Jangan lawan. Okay, jangan bagi alasan. Kalau dulu kita tak nak, bolehlah kita bagi alasan. Sekarang kita nak. So no excuse lah kan. So jadi MC. Okay, mulakan dengan jadi MC dululah. Saya dulu pun menanya banyak alasan-alasan. So kita bila tak nak memang macam tu lah. Kita cipta pelbagai alasan. Sebenarnya untuk diri sendiri sebenarnya kita cipta tu. Okay, so jaga hubungan baik dengan mereka. Never say no to your upline. Itu memang kita kena pegang lah kat sini. Apa-apa pun kita mesti say yes lah. Okay, yang keenam, cabar diri untuk melakukan sesuatu yang kita tak pernah buat. Okay, ini
suka ke tak suka ke, kita terpaksa cabar diri. Kalau kita nak meningkat, nak mengubah kehidupan kita. Kita tak boleh buat benda yang sama saja and then kita mengharapkan result yang berbeza. Memang biasanya itu tak berlaku. So, kalau saya nak dapatkan apa yang saya nak, yang saya tak pernah dapat, saya kena buat apa yang saya tak pernah buat. Itulah yang selalu ingatkan pada diri. Kalau katakan rasa down ke, rasa apa lagi, hilang fokus ke, lost ke apa, saya fikir balik, saya ada satu matlamat. Dan kalau saya macam mana saya tak buat apa yang saya nak tu, macam mana saya nak dapat capai apa matlamat saya? So, kena buat jugalah kan, tak ada pilihan lain. Next is nombor 7, ini kita memang kena sentiasa bersyukur. Kita dah usaha kan, kita dah lakukan yang terbaik. Kita pun mungkin tak tahu adakah yang kita buat ni adalah betul-betul yang the best, tapi kita sedang usahakan yang terbaik. Serahkan segalanya kepada Allah, yakinlah yang Allah itu Sebaik-baik perancang. Maha Kaya, dialah sebaik-baik perancang dan pemberi rezeki. Kita dah usaha, selebihnya tu kita serah bulat-bulat pada Allah. Betul? Nombor 8. Memang tak boleh dilupakan ni. Kalau kita dalam grup Aina tu utamalah, tak boleh lupa tagline ni. Jangan sesekali, tahu dia turun langsung turun dari kereta api Shuanghu. Teruskan dan naik, teruskan sampai hujung, sampai ke puncak kejayaan. Okey. Sampai destinasi impian. Sampai ke destinasi impian. Okey, itu saja perkongsian saya pada malam ni. Semoga memberi manfaat dan motivasi kepada semua. Ada apa-apa soalan? Cumanya nak tanya, bukan nak tanyalah, sebab betul kata Yuli tadi, sebab kata bila macam Shuanghu ni dia ada untuk daftar distributor sebagai ahli biasa, kita daftar untuk suami isteri. Jadi bila macam suami kita down ataupun isteri kita down, itu agaknya kot motif yang pertama kot untuk daftar ahli Shuanghu sebagai bersama. Maksud saya macam ni, macam Yuli cakap tadi, sebagai kita sebagai distributor biasa, macam kita kata ahli, kita dah down. Tapi suami support sebab dia faham dan dia pun membantu. Ya. Jadi macam lambang untuk yang Shuanghu punya lambang bangau tu untuk 2 orang. Nampak perasan tak 2 orang? Kalau biasa kita ada simbol tu jadi macam kita kuat. Bila seorang down, seorang yang boleh backup kita. Ya. Itu yang jadi macam kita sama-sama semangat untuk dapatkan menuju kejayaan tu. Bila kita down, ada orang support. Macam kawan-kawan Shuanghu ni saling memberi pandangan yang hebat. Macam contoh bila berlaku keluarga macam diuji dengan ayah meninggal kan, macam semua orang diuji. Cuma berbeza-beza. Mungkin diuji daripada kesihatan, mungkin dari segi macam keluarga. Tapi itu sebenarnya yang menguatkan kita sebenarnya. Betul lah, kalau orang, yelah masa kita diuji tu kadang kita rasa memang macam tak boleh bangun. Memang terduduk, tak boleh bangun. Tapi bila kita, banyak kita tengok macam rupa-rupanya sampai satu masa memang betul lah masa tu akan memulihkan kita. Bukan masa macam mana memang masa kena bagi masa and then kita tengok orang lain ujian dia lebih berat lagi. Kenapa kita ni tadi masih lagi rasa lemah contohnya kan. Dan bila ada suami yang sama-sama menyokong, memang bersyukur sangat-sangat sebab katakanlah mungkin dia tak nak buat bisnes Shuanghu tapi dia menyokong pun dah sangat-sangat bagus. Dia boleh uruskan downline, take over semua kan. So maknanya kalau salah seorang daripada kami tak ada, salah seorang tu masih lagi boleh menguruskan bisnes Shuanghu. Tapi bila anak umur 18 tahun, dia pun akan ditrain macam tadi BM Amir kan? Kita akan train dia macam tu sebab kita dah rasa Shuanghu ni lah satu hidup kita lah, sebahagian daripada hidup kita dah. Memang kita Shuanghu lah. Macam tu. Okay. So ada apa-apa lagi soalan? Betul lah. Komen ke? Nak tanya sikit Yuli, SPBM Yuli ya. Tak buat nak.
Kak Mawar. Nak tanya Mawar. macam mana kita nak ajak orang tu untuk kita buat home meeting. Cara tu. Nak guide dia orang untuk bagi ilmu kat dia orang. Tu memang Maksud Kak Mawar nak menarik rakan kita supaya berminat tu macam mana? Kadang-kadang kita pun ni juga macam nak point kita nak tarik kawan kita supaya kita nak join dengan kita. Macam tu ke Kak Mawar? Okey, Kak Ina jawab. Kak Ina jawab. Okey, memang satu perkara yang kebanyakan orang tak berjaya sebab nak ajak orang datang meeting kan. So jadi kita kena plan lah. Contohnya nak buat meeting tu rumah Mawar. Kenapa Mun? Dia terkejut gambar dia keluar besar. Okey. Mawar boleh plan macam ni. Okey, nak buat di mana? Let's say lah kata nak buat di Kelang. Jadi siapa nak invite? Aku lah nak invite upline kan. Jadi sama ada Kak Ani ke atau senior WM Naraini ke nak invite kan. And then nak invite downline. So jadi nak bagi jadi home meeting tu memang tak akan jadi dengan ramai serentak lah. Jadi plan macam ni. Okay, Mawan kena pergi ambil downline yang kita berhajat. Kalau kita invite dia datang, dia mungkin tak datang. So Mawan kena pergi ambil lah. Pergi ambil dia, lepas tu adik Ani datang, dah jadi 3 kan. Kalau adik ni bawa 1, dah jadi 4. Dah boleh buat home meeting tu. Bila kita dah buat home meeting tu regular, setiap kali kita jumpa orang, setiap kali kita buat aktiviti, kita mesti boleh sebut. Nak belajar dengan lebih terperinci, boleh datang home meeting saya pada sekian-sekian hari. Baru lama-lama dia akan ingat. Contoh macam meeting kita ni lah, kita off 1 bulan je. Ahli kita dah tinggal 20 lebih kan. Kalau biasa 40-50 orang. Jadi sementara orang nak ingat tarikh tu. Jadi dia akan jadi sebab tu kalau boleh kita istiqamah tempat masa yang sama, tempat di mana. Jadi untuk jadi macam itulah kita kena ambil. Jadi contohnya macam kita kena mulakan. Kita mulakan walaupun tak ada siapa yang nak join. Ya. Jadi nak bagi ada tu kalau ada 2 orang pun cukup lah kan. Jadi maksudnya kalau Mawan, anak kat rumah Mawan tu kira dah bagus lah. Kita do on selalu ramai je orang. Tak pernah tak ada orang kan. Selalu lebih daripada 10 orang. Cuma Mawan kena on secara konsisten. Kalau Mawan pilih hari Sabtu pagi, buat je setiap kali Sabtu pagi. Lepas tu bila kita buat lama-lama, dia akan ada satu keadaan mana tak ada orang datang. Sebab mungkin terasa benda yang sama. Jadi kita kena ubahlah strategi. Strategi dia mungkin Sabtu ni pergi rumah orang ni, Sabtu ni datang rumah orang ni. Tapi kita kena sentiasa on pada masa dan tarikh yang sama. Baru orang ingat aktiviti tu. Sebab Mon baru nak cuba macam mana nak adakan seorang leader mula dengan achiever tu kan, kita nak bantu downline tu. Downline mana yang kita nak bantu tu, Mawan plan nak buat kat rumah dia ke nak buat kat rumah Mawan. Dan of course lah downline yang Mawan nak bantu tu pun nak. Kalau dia tak nak, macam mana kita nak ambil dia, macam mana kita nak pergi rumah dia kan. Kalau Mawan dah kena pasti orang yang nak tu, okey nak buat kat rumah dia ke kat rumah Mawan. Kalau nak buat kat rumah dia, bagus juga sebab Mawan pergi rumah dia bawa satu downline yang lain. Lepas tu dia invite satu downline yang lain. Jadi dah jadi 4. Adik Ani datang bawa satu downline yang lain, dah jadi 6. Kalau Kak Ani pun join bawa satu lagi yang lain, dah jadi 8. Dah cantik dah home meeting tu. Tak mungkin takkan ada orang. Okey. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Tak ada orang pun kita study sendiri je Kak Ina. Macam saya biasa kalau apa keperluan hariani dengan siang itu memang dia akan cari. Nanti bila kita tak pandai baru kita akan cari upline. Sebab tu kena together dengan upline. Kita tak sendiri. Okey, ada lagi pertanyaan siapa yang nak rasa berkongsi? Nak tanya? Silakan. Masa tak ada kod, ada? Jangan lagi masa kat ini 1 jam tu. Hampa pendek sangat cakap. Okey. Cumanya macam ni je lah. Kita ni kadang-kadang kan kalau kita tak ada buat home meeting, kadang-kadang kita lupa apa yang kita nak sampaikan sebenarnya. Cumanya kita jangan
turun daripada kereta api Syangho macam Kak Ina cakap, lepas tu teruskan usaha tanpa rasa ragu sebab kita dah guna kita sebagai pengguna tegar. Jadi kita ni sebagai testimoni untuk rakan-rakan kita kat luar. Especially-nya biasa kalau yang dah mengalami sakit kronik, yang dah baik, kadang-kadang orang tak percaya apa yang kita cakap sebab dia tak cuba. Jadi kitalah sebagai testimoninya. Jadi kalau kita dah tahu ada ilmu, apa salahnya kita berkongsi dengan rakan-rakan di luar. Sekurang-kurangnya kita berkongsi dengan kebaikan, bukan berkongsi tanpa ada apa-apa yang mencurigakan. Sebab kita pun dah ada R&D, kita dah ada kajian, kita dah ada produk, kita kalau boleh semua produk yang kita ada dekat Syangho tu kita semua rasa supaya kita dapat tahu hasilnya. Okey,